Assalamualaikum. Dalam video ni kita akan membincangkan tentang tajuk jaminan sosial di Malaysia. So dalam video ni kita akan membincangkan bagaimana individu, masyarakat atau kerajaan dapat membantu untuk menjamin kehidupan rakyat yang bakal menghadapi gangguan, masalah atau risiko dalam ekonomi. Presenter kita untuk dalam video ni adalah yang pertama Irina Nadra, yang kedua Dayang Nur Hazwani dan yang ketiga Nurul Nazilatul Akmal. Dalam video ni kita akan membincangkan 3 subtopik. Yang pertama, matlamat jaminan. Kedua, kaedah-kaedah jaminan sosial. Dan yang ketiga, peranan kerajaan dalam memastikan jaminan sosial di Malaysia. Okey, definisi jaminan sosial adalah saling memberi bantuan. Okey, menurut Kenneth Thomas, jaminan sosial ini adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya berdasarkan beberapa risiko dan peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan untuk mencegah peristiwa dan risiko-risiko tersebut daripada berlaku. Hal ini kerana peristiwa dan risiko-risiko tersebut akan menyebabkan kehilangan maupun berkurangnya pendapatan. Sarjana Muslim membahaskan isu-isu jaminan sosial ini melalui beberapa istilah seperti takaful al-ijtimai, daman al-ijtimai dan takmin al-ijtimai. Kita beralih kepada matlamat jaminan sosial. Matlamat jaminan sosial ni macam kita sebagai orang Islam tahu bahawa Allah telah mencipta dan melantik kita untuk menjadi khalifah muka bumi untuk mentadbir muka bumi dengan sebaiknya. Segala kekayaan daripada sumber-sumber muka bumi haruslah diurus dan dialirkan dengan sebaiknya seperti memberi sedekah, beri zakat, macam tu. Kedua ialah jamin golongan-golongan yang susah. Skop jaminan sosial ini mempunyai 2 faktor yang meliputi 2 kelompok. 2 faktor ini adalah faktor pendapatan dan faktor pekerjaan. Kelompok pertama ialah kelompok yang berhak untuk mendapat perlindungan daripada dana kutipan melalui zakat, wakaf dan sebagainya. Yang kelompok kedua ialah kelompok yang berhak untuk mendapat peruntukan daripada manfaat jaminan sosial tersebut. Mana macam melalui asuransi sosial. Sebagai contoh, insurans kesihatan akan diberikan kepada orang-orang yang sakit. Okey. Yang ketiga ialah untuk menjaga maqasid syariah. Syariah terdiri daripada 5 perkara iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan maruah dan yang terakhir adalah menjaga harta. Maqasid syariah ini merangkumi keadilan, persamaan, kemudahan, perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan dan menjauhi kemudaratan. Oleh itu, kesemua perkara ini harus diterapkan dalam ekonomi Islam supaya kita dapat menjaga maslahah dalam setiap perbuatan. Saya akan menerangkan kaedah jaminan sosial. Jaminan sosial ini adalah untuk menjamin kebajikan masyarakat dan juga sosial negara melalui yang pertama zakat, kedua wakaf, yang ketiga sedekah. Saya akan terangkan yang pertama iaitu zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan ke atas setiap Muslim. Jika tidak dilaksanakan, ia akan dikenakan azab di akhirat kelak. Zakat terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah ialah zakat yang difadukan ke atas setiap individu sama ada lelaki ataupun perempuan Muslim yang sudah berkemampuan dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Yang kedua ialah zakat harta. Zakat harta terbahagi kepada 7. Yang pertama zakat perniagaan, kedua zakat pendapatan, ketiga zakat pelaburan, 4 zakat wang simpanan, yang kelima zakat KWSP, yang keenam pula zakat emas dan perak dan yang terakhir zakat takaful. Secara ringkasnya, tujuan zakat ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjamin ekonomi Islam, kerana zakat ini dapat mengembangkan lagi pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pengagihan semula harta kepada masyarakat yang memerlukan, iaitu yang pertama fakir, kedua miskin, mu'alaf, hamba, fisabilillah, musafir, amil dan juga orang yang berhutang. Wakaf dari segi bahasa bermaksud menahan ataupun menghalang, manakala dari segi istilah ia bermaksud
apa-apa hak harta yang ditahan ke atas pewakaf daripada harta tersebut daripada jual beli, hibah, pewarisan dan juga wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya. Okey, dalam konsep jaminan sosial dalam Islam, wakaf berupaya untuk memenuhi keperluan asas masyarakat. Okey, contohnya orang mewakafkan selipar di masjid. Pewakaf akan mendapat ganjaran pahala selagi mana selipar itu masih digunakan oleh jemaah masjid dan masih mengekalkan fizikal barang tersebut. Terusnya, sedekah. Sedekah ialah pemberian barang tanpa balasan dan hanya untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Barang yang disedekahkan ini hendaklah berlandaskan syariah, hendaklah tidak memudaratkan dan bermanfaat kepada masyarakat. Okey, untuk topik yang seterusnya adalah peranan kerajaan dalam memastikan jaminan sosial di Malaysia. Setiap individu mempunyai hak mereka sendiri dalam mendapatkan hak keperluan asasi hidupnya. Jadi, kerajaan dan pihak berkuasa bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyatnya. Maka, kerajaan berperanan dalam memastikan setiap rakyat mendapat jaminan sosial. Okey, yang pertama, memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan dengan adil dan saksama. Yang kedua, mewujudkan institusi-institusi yang mengumpul dan mengagihkan harta dengan adil dan saksama. Ketiga, mewujudkan rang undang-undang bagi membela masyarakat yang tertindas. Okey, kita pergi kepada peranan yang pertama, iaitu memberikan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan dengan adil dan saksama. So, sebagai contoh, kita tengok dekat Malaysia ni, antara inisiatif atau langkah kerajaan bagi menjamin jaminan sosial, kerajaan telah mewujudkan bantuan kepada setiap peringkat dan kategori rakyat di Malaysia ini. Sebagai contohnya, bantuan sara hidup, BSH, skim MySalam, bantuan awal persekolahan, skim Aisuri dan sebagainya. Okey, kita beralih kepada peranan yang kedua, iaitu mewujudkan institusi-institusi yang boleh mengumpul dan mengedarkan harta dengan adil dan saksama. Sebagai contoh, yang pertama institusi zakat, yang kedua institusi Baitul Mal. Institusi zakat adalah, institusi zakat bagaimana yang kita ketahui, ia adalah tempat pengumpulan dan pengagihan harta zakat kepada orang-orang yang memerlukan. Yang kedua, institusi Baitul Mal ialah pusat pengumpulan pelbagai jenis harta negara Islam. Setiap masyarakat, tidak kira Islam ataupun tidak Islam, akan mendapat manfaat daripada harta Baitul Mal ni. Contoh, pembinaan sekolah, pembinaan masjid, pembinaan jalan raya dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, peranan yang ketiga adalah mewujudkan rang undang-undang bagi membela hak rakyat-rakyat yang tertindas. Dengan adanya rang undang-undang ni, ia dapat membela dan menjamin kebajikan setiap rakyat di Malaysia. Sebagai contoh, Akta Ganti Rugi Pekerja 1952, Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan lain-lain. So, dengan adanya akta ini, ia dapat membela dan memastikan bahawa setiap hak dan kebajikan pekerja di Malaysia ini terjamin. Di sini dapat disimpulkan bahawa Islam amat mementingkan jaminan sosial di dalam ekonomi. Ini kerana untuk mencapai keadilan dan juga menjamin keperluan asas manusia. Jaminan sosial dalam Islam juga bersifat menyeluruh yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjaga hak kebajikan manusia. Okey, dah habis dah kita beri pembintangan. Terima kasih kerana menonton. Kita jaga kita. Putuskan rangkaian COVID. Stay positive and Stay stay at home.